Jadi cikgu nak kongsikan ilmu yang berguna hari ini, iaitu bagaimana kamu nak mendapatkan markah yang tinggi dalam karangan. Okey, markah yang tinggi. Ada tips and tricksnya. Okey, jadi jangan risau. Okey, jangan risau, jangan pening kepala apabila dengar karangan. Dah tak nak dah buat, dah tak nak dah tulis. Sebenarnya karangan ini mudah sahaja jika kita tahu bagaimana untuk mendapatkan panduan-panduan dan bagaimana nak mendapatkan markah-markah yang lebih dalam karangan. Okey, yang baru masuk boleh kongsikan live ini kepada rakan-rakan yang lain. Okey, sebentar lagi pada 5 minit cikgu akan mulakan karangan kita pada hari ini, iaitu karangan expository. Okey, baik. Okey, kongsikan live ini kepada rakan-rakan yang lain. Okey, untuk yang lain yang belum masuk lagi, penting ini persediaan untuk peperiksaan O-level. Okey, bagaimana ingin menulis karangan expository. Okey, baik. Alright. Okey, harap semua viewer boleh nampak apa yang cikgu kongsikan di sini. Okey, sebentar lagi cikgu akan zoom lah sedikit untuk kamu mudah faham. Okey. Alright, hari ini kita akan buat karangan expository. Sebelum itu, baik. Mungkin ada antara kita yang tak tahu apa itu karangan expository. Karangan expository ini secara ringkasnya boleh cikgu bilang di sini, karangan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau penerangan tentang sesuatu topik, secara terperinci dan ada objektifnya. Penulisan ini biasanya kita nak jawab apa, mengapa, bagaimana tentang sesuatu isu ataupun konsep itu. Tanpa menyatakan pendapat peribadi penulis lah. Jadi karangan expository juga memfokuskan kepada cara menyampaikan maklumat yang disokong oleh apa? Yang disokong oleh fakta, contoh dan juga penjelasan yang jelas. Itu ialah karangan expository. Baik. Jadi, kalau anda dapat lihat di sini, cikgu nak kongsikan di sini kepada kamu sebentar. Cikgu pan sedikit kamera ini. Ini ialah rubrik permakahan penulisan karangan. Bagaimana kamu nak dapat ni? Cikgu nak kamu fokus kepada dapatkan ni, jalur 1, jalur 2. Kalau boleh jalur 1, jalur 2. Tak nak 3, 4 dan 5 ni. Jalur 1 dan jalur 2. Bagaimana nak dapat markah lebih ni? Baik, kalau kamu lihat julat markah di jalur 1 ini, kalau kamu menulis karangan, julat markahnya antara 25 hingga 30. Kenapa boleh dapat 25 hingga 30? Kerana kesemua isi ataupun kesemua idea relevan. Apa itu relevan? Ada yang tahu apa itu relevan dalam live cikgu ini? Relevan. Relevan maksudnya karangan kamu itu ada kaitan ataupun hubungan antara satu sama lain. Jadi ada pertautan. Setiap perenggan itu ada kesinambungannya. Tak adalah perenggan 1 contohnya cakap pasal RLT, perenggan 2 tiba-tiba cakap mengenai bangsa Puri. Tak sesuai lah kan? Mesti ada kesinambungan ataupun relevansi. Kerelevanan. Seterusnya, bagaimana lagi nak dapat jalur 1 ni? Isi idea dikembangkan dengan sangat jelas. Apabila kamu kembangkan idea kamu dengan sangat jelas, ada explanation ataupun ada contoh yang kukuh, ada penjelasan yang baik, kamu boleh dapat markah yang baik. Untuk itu kita lihat juga bagaimana bahagian bahasa dan organisasi. Kalau kamu nak dapat karangan baik, lihat di situ bahasa dan organisasi. Sebentar, cikgu pan sedikit kamera ini. Bahasa dan organisasi. Kalau nak dapat band 1 tu, kamu lihat bahasa yang digunakan tepat. Hampir tidak ada kesilapan tata bahasa, ejaan, struktur ayat, kosakata dan tanda baca yang besar atau hanya ada kesilapan kecil.
mungkin agak sukar untuk kita mungkin tiada langsung kesalahan ataupun tiada langsung kesilapan, tetapi perkara itu tidak mustahil. Okey, boleh dicapai. Okey, selain itu kosakata dan struktur. Okey, kosakata itu ialah vocabulary. Okey, kosakata dan struktur ayat yang pelbagai dan sesuai digunakan untuk melahirkan idea yang sangat jelas. Okey, untuk yang baru masuk, ini ialah rubrik permarkahan untuk karangan. Okey, bagaimana ingin mendapatkan markah antara 25 dan hingga 30. Okey, seterusnya ialah idea disampaikan secara koheren. Apa itu koheren? Okey, koheren ialah bagaimana sesuatu isi itu terlihat tersusun dengan baik, mudah untuk difahami dan juga saling berkait. Okey, macam cikgu bilang tadi, ada pertautan antara perenggan yang pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, pendahuluan dan juga bagaimana di bahagian penutup kamu. Okey, semuanya ada koheren ataupun pertautan yang baik. Okey, idea dalam setiap perenggan dipadukan secara berkesan. Selain itu, idea dalam sesuatu perenggan dipadukan dengan idea dalam perenggan-perenggan yang lain secara berkesan. Macam cikgu bilang tadi, okey, mungkin ayat ini agak terlalu sukar kan untuk kita nak faham. Tetapi sebenarnya secara ringkasnya ialah ada kesinambungan antara perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 sehingga penutup. Okey, daripada pembukaan sehinggalah penutup. Jadi orang baca karangan kamu apabila kamu menulis karangan dan penanda baca karangan kamu, okey, faham, okey, ada kesinambungan. Okey, tidaklah okey tiba-tiba tersekat. Okey, tak faham ceritanya. Okey, itu yang dibilang sebagai coherence. Okey, baik. Seterusnya mari kita lihat. Okey, cikgu sebentar, cikgu pen kamera ini. Okey, cikgu lihat di sini. Kita lihat di sini, okey, tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 240 perkataan tentang satu daripada perkara-perkara di bawah ini. Okey, contoh soalan ekspositori yang cikgu berikan kepada kamu ini. Okey. Okey. Okey, itu contohnya ialah pusat beli belah di estet perumahan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada faedah. Bersetujukah kamu? Mengapa? Okey, lihat di situ, pusat beli belah di estet perumahan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada faedah. Bersetujukah kamu? Okey, di sini soalannya bertanyakan sama ada kamu bersetuju, sama ada estet perumahan ini mendatangkan lebih banyak mudarat ataupun faedah. Jadi kamu boleh pilih antara salah satu. Okey? Alright, baik. Okey, antara tipsnya, okey, sekurang-kurangnya, cikgu tuliskan di sini, kamu perlu ada 4 isi. Okey, sekurang-kurangnya ada 4 isi. Okey. 4 isi ni sama ada kamu menyatakan kamu bersetuju ataupun kamu tidak bersetuju. Okey? Maafkan cikgu kalau terlalu terdepan. Okey? Bersetuju atau tidak bersetuju. Okey, selain itu juga, okey, dalam pembukaan ataupun we call it as intro lah, introduction. Okey, apa yang kamu perlu tulis di situ? Okey, sebenarnya kita akan menulis tentang definisi. Okey, definisi apa nak tulis di situ? Okey, lihat di situ. Pusat beli belah di estet perumahan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada faedah. Kamu definisikan pusat beli belah itu. Apa itu pusat beli belah? Okey, kamu boleh gunakan definisi. Okey, selain itu, okey, cikgu tak dapat. Okey, sebentar. Okey, seterusnya kamu boleh bilang juga gambaran keadaan masa kini. Okey. Selain itu, kamu boleh juga tentang persoalan yang hendak dibincangkan
Dan ataupun kamu boleh memulakan karangan kamu dengan kata-kata hikmah. Okey, kata-kata hikmah ini kalau kamu tidak tahu tidak mengapa. Okey, tapi kalau kamu confident, kalau kamu yakin untuk menggunakan kata-kata hikmah, kamu boleh gunakan kata-kata hikmah ini. Okey. Selain itu, apa lagi yang kamu perlu teliti kalau menulis karangan expository ni? Okey, kamu perlu memastikan setiap perenggan, kamu perlu memastikan setiap perenggan ada satu isi utama. One main point. Dan sebenarnya yang cikgu juga selalu bilang kepada pelajar-pelajar cikgu, cikgu selalu bilang kepada pelajar cikgu juga, teknik pil. Teknik pil. Boleh salin, kalau nak salin, cikgu beri masa salin. Teknik pil. Apa itu pil? Cikgu rasa kebanyakan pelajar telah fahamlah apa itu teknik pil. P yang pertama itu ialah point. Point. Kamu perlu menyatakan isi utama. Kamu perlu menyatakan isi utama. Jadi dalam karangan ni, isi utama ni sangat penting. Jadi kalau kamu tak ada isi utama, karangan kamu itu seolah-olah tiada basis, tak lengkap ataupun tidak kuat, tidak kukuh. Jadi kamu menulis apabila kamu ada isi utama, kamu boleh berpandukan kepada itu supaya kamu tak lari. Seterusnya ialah I yang kedua ialah explain. Kamu terangkan isi tersebut. Point itu dah ada kan? Point itu dah ada markah dah. Isi tu dah ada markah. Tapi kalau isi semata-mata tak kukuh lah kan. Kita mesti ada satu hujah ataupun penerangan yang menyokong isi itu. Kamu perlu terangkan isi tersebut. Seterusnya ialah example. Example ialah kamu memberikan contoh. Kamu memberikan contoh. Dan seterusnya ialah link. Apa maksud link? Link di sini bermaksud kamu kaitkan. Balik kepada soalan. Maksud cikgu di sini balik kepada soalan ialah kamu melihat kembali soalan yang diberikan ini. Adakah kamu menjawab soalan expository ini ataupun tidak? Ataupun kamu tersasar? Kamu dah buat cantik dah ni. Dah ada point, explain, example. Tapi rupa-rupanya bila kamu lihat balik, kamu tidak menjawab soalan itu. Jadi sayangkan markah terbuang banyak di situ. Jadi gunakan teknik ini. Apabila kamu gunakan teknik ini, kamu akan berada di landasan yang betul semasa membuat karangan. Baik. Jadi yang ini bolehkah siapa-siapa nak screen grab ataupun siapa-siapa nak ambil gambar, nak tangkap layar, nak tangkap layar poin-poin ini, boleh tangkap layar terlebih dahulu. Sebelum cikgu tunjukkan karangan yang baiklah kepada kamu. Sementara itu yang lain-lain yang baru sertai cikgu, hari ini kamu belajar karangan expository. Apa itu karangan expository? Ialah karangan yang bertujuan untuk kamu memberikan penjelasan atau penerangan tentang sesuatu topik secara terperinci dan juga ada objektif. Selalunya karangan expository ini berfokus kepada kamu nak menyampaikan maklumat tu, adanya contoh, adanya fakta dan penjelasan yang baik. Itu karangan expository. Berbanding email lain. Jadi dah catat notanya. Thank you cikgu, bagus Sumaya. Baik. Untuk Sumaya, ingatkan juga boleh kongsikan nota ini kepada kawan-kawan yang lain yang belum masuk ataupun di sekolah. Boleh kongsikan dan sebarkan. Ajak juga kawan-kawan yang belum masuk ke Pusat Bahasa Nusa ni untuk sama-sama belajar di Pusat Bahasa Nusa. Kita ada banyak teknik yang menarik dan mudah untuk membantu pelajar menulis. Kita ada banyak track record yang mana kita menyaksikan pelajar-pelajar boleh menulis dengan baik sebenarnya jika diberikan panduan dan tips yang berguna. Boleh cikgu nanti saya kongsikan samakan dengan kawan-kawan. Bagus. Cikgu yang explain tu kena tulis banyak ke? Sebentar. Kita boleh cikgu akan tunjukkan perkara ini kepada kamu. Contoh karangan. Kalau kamu boleh lihat di sini, pusat beli belah di estet perumahan mendatangkan
banyak mudarat daripada faedah. Bersetujukah kamu mengapa? Okey, macam cikgu bilang tadi, teknik kan? Okey, pembukaan kamu boleh gunakan definisi, kamu boleh gunakan gambaran masa kini, kamu boleh gunakan persoalan yang hendak kamu nyatakan dan juga kata-kata hikmah. Tapi di sini cikgu memilih untuk menggunakan, okey, lihat bagaimana pelajar ini memulakan karangannya. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Okey, maafkan cikgu, di situ ada kesalahan ejaan sedikit. Edisi keempat ini rapat ya. Okey, keempat ini rapat. Okey. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, pusat beli belah. Okey, pusat beli belah merujuk kepada sebuah medan atau bangunan yang menjadi tumpuan orang ramai yang ingin membeli belah. Okey. Ini ialah, okey, pelajar ini menggunakan teknik pembukaan secara definisi. Okey. Macam cikgu bilang tadi, pelajar ini mendefinisikan apa itu pusat membeli belah. Jadi pelajar ini menggunakan teknik pembukaan definisi. Okey. Kalau kamu tak nak guna definisi kan, tak tahu, tak hafal kamus kan. Siapa yang hafal kamus kan? Mungkin ada yang kita kadang-kadang masa exam, masa peperiksaan mungkin agak sedikit blank. Okey. Kalau tak nak guna tu, gunakan keadaan semasa. Mungkin kamu boleh bilang, okey, kebelakangan ini pusat beli belah seringkali menjadi tumpuan anak-anak muda untuk menghabiskan masa selepas pulang daripada sekolah. Contoh itu. Okey, ada banyak lagi lain. Okey, mungkin kata-kata hikmah kah, okey, peribahasa kah, okey. Okey, seterusnya dalam bangunan yang serba moden itu terkandung berbagai-bagai jenis perniagaan yang menawarkan produk dan perkhidmatan yang berbeza. Okey, jika suatu masa dahulu kebanyakan pusat beli belah di Singapura dibina di luar kawasan perumahan, kini semakin banyak yang didirikan di tengah-tengah estet perumahan. Okey, jadi pelajar ini juga menulis menceritakan tentang suasana pusat beli belah, keadaan suasana ataupun keadaan pusat beli belah di Singapura. Okey, maksudnya di Singapura sekarang semakin banyak yang didirikan di tengah-tengah estet perumahan. Okey, jadi pelajar ini peka, sekarang dah makin banyak pusat beli belah yang ada di estet-estet perumahan kita. Okey, ini dengan sendirinya menunjukkan bahawa perkara ini mendatangkan banyak faedah. Okey, jadi pelajar ini bersetuju bahawa tidak bersetuju bahawa pusat beli belah di estet perumahan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada faedah. Okey, pelajar ini mengatakan pusat beli belah mendatangkan banyak faedah. Okey, seterusnya lihat perenggan kedua. Okey, terlebih dahulu memang tidak dapat dinafikan bahawa ada segolongan penduduk Singapura yang tidak akan memilih untuk tinggal di kawasan perumahan yang terletak berdekatan dengan pusat beli belah. Ini kerana ada yang merasakan bahawa adanya pusat beli belah akan membuat kawasan itu bising dan tidak tenteram. Okey, hal ini berpunca daripada kenderaan yang lalu lalang di kawasan tersebut dan juga para pengunjung pusat beli belah itu. Okey, ini antara introduction-nya. Okey, seterusnya di sini, meskipun begitu, okey, terdapat banyak faedah yang boleh diraih. Okey, pelajar ini menyangkal pernyataan bahawa pusat beli belah ini ada banyak mudarat. Okey, sebenarnya pelajar ini menyatakan pusat beli belah ini mempunyai banyak faedah. Okey, yang pertama sekali, okey, ini masuk poin pertama. Pusat beli belah merupakan pusat sehenti yang menyediakan pelbagai keperluan kepada pengguna. Okey, ini poin 1. Okey, seterusnya di sini pelbagai jenis barangan seperti bahan makanan, pakaian, kelengkapan rumah, peralatan elektrik, tekstil dan sebagainya dapat dibeli. Okey, hal ini ternyata memudahkan orang ramai, terutama sekali penduduk pada zaman ini yang sibuk bekerja sehari suntuk dan tiada masa untuk mencari barang keperluan. Malah ada salah satu daya tarikan besar di pusat beli belah iaitu pasar rayanya. Ramai ibu-ibu bekerja yang berbelanja di sini untuk mendapatkan barang runcit dan bahan masakan kerana pasar raya ini dibuka hingga malam, hingga pada awal pagi. Okey, ini ialah
Perenggan di mana student ini memberikan 2E, iaitu explanation dan juga example. Okey. Ini point 1, teknik PIL tadi. Okey, seterusnya masuk ke perenggan ketiga. Selain itu, pusat beli belah juga merupakan tempat bagi para pengunjung untuk menjalin hubungan sosial dengan anggota keluarga dan rakan-rakan. Ini ialah poin yang kedua ataupun isi kedua. Okey? Jadi bagaimana nak menyokong poin kamu ni? Macam cikgu bilang tadi, kalau isi utama saja tidak cukup, bagaimana kamu nak menyokong? Okey, pelajar ini menyokong dengan cara ini adalah kerana pusat beli belah bukan hanya tempat berjual beli tetapi juga merupakan tempat yang menawarkan pelbagai perkhidmatan hiburan termasuk panggung wayang, pusat berkaraoke, pusat permainan. Okey, dengan adanya tempat hiburan sebegini, para penduduk dapat berhibur bersama keluarga dan rakan-rakan mereka tanpa perlu merantau jauh. Okey. Seterusnya, orang ramai juga dapat menikmati pelbagai hidangan yang menyelerakan di restoran-restoran kedai makanan yang ada di setiap pusat beli belah. Okey. Jadi ini ialah contoh 2E-nya, iaitu example dan juga explanation. Okey. Dan seterusnya masuk ke sini. Okey, pusat beli belah juga turut menempatkan pusat-pusat pengayaan untuk kanak-kanak dan remaja. Okey, ini ialah poin yang ketiga. Okey, jadi bagaimana student ini menyokong isi utama ini? Pelajar ini menulis begini. Ibu bapa dapat menghantar anak-anak mereka ke kelas tuition, kelas muzik dan beberapa kelas lain dengan mudah. Okey, tambah lagi, malah ada beberapa pusat beli belah yang turut menempatkan perpustakaan untuk kegunaan seisi keluarga. Sementara menanti anak-anak mereka selesai belajar atau memilih buku, para ibu bapa dapat mengambil kesempatan untuk membeli belah atau berehat di restoran atau kafe yang tersedia di pusat beli belah tersebut. Okey, jelaslah di sini bahawa pusat beli belah sangat bermanfaat kepada penduduk. Okey. Okey, ini ialah 2E-nya. Okey. Explanation dan juga example. Okey, jadi kamu dapat lihat di sini pelajar ini faham bagaimana nak menghuraikan isi utama di setiap perenggan ini. Okey, sedikit tips untuk kamu. Okey, kalau kamu lihat, okey, perenggan kamu yang pertama ini ada 3 ayat saja ataupun mungkin ada 3 baris je. Tiba-tiba yang ini tebal sampai 10 baris. Tak cantik lah kan? Tidak sesuai. Jadi kalau boleh kamu sekatakan, sekurang-kurangnya ada 4 ke 5 ayat di dalam satu perenggan ini. Okey? Kamu ulah, kamu letakkan contoh-contoh. Kamu olah dan letakkan contoh-contohnya. Okey, baik. Seterusnya ialah kesimpulan. Okey, bagaimana kita nak linkkan balik ni? Kita nak linkkan balik apa yang kita sudah tulis ni dengan menjawab soalan. Kesimpulannya, dengan adanya pelbagai kemudahan dan tempat untuk berhibur di pusat beli belah, tidak hairanlah jikalau terbinanya pusat beli belah di estet perumahan mendatangkan lebih banyak faedah berbanding mudarat. Lihat bagaimana student ini menjawab semula soalan ini. Maksudnya student ini tidak bersetuju bahawa pusat beli belah di estet perumahan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada faedah. Okey, baik. Jadi sesuai dengan rentak kehidupan rakyat Singapura yang serba cekap dan cepat, prasarana ini amat memudahkan kehidupan kita semua. Okey, baik. Jadi begitu kamu nak linkkan karangan kamu. Okey, bagaimana kamu nak linkkan? Okey, baik. Ini kalau kamu bersetuju. Kalau kamu katakan pusat beli belah ini mendatangkan banyak mudarat, apa contoh-contohnya? Okey, contohnya cikgu boleh bilang kalau kamu memang bersetuju pusat beli belah ini memang mendatangkan mudarat. Contohnya isinya mungkin kamu boleh tulis pelajar tertarik membazirkan masa lapang di sana selepas waktu sekolah, laluan jalan raya mulai sesak, mungkin bunyi bising mengganggu ketenteraman penduduk. Selain itu juga tempat penduduk penuh dengan sampah. Itu antara contoh-contoh sekiranya kamu bersetuju bahawa pusat beli belah mendatangkan mudarat kepada kamu. Baik.
Okey, selain itu, selepas kamu lihat semua ini menggunakan teknik PNP, okey, kamu ada masa lagi ni. Okey, jangan terus berpuas hati dengan karangan kamu. Okey, semak balik fakta kamu, semak balik tata bahasa kamu, semak balik ejaan kamu, okey, supaya kamu tahu okey rupanya ada kesalahan ejaan di situ. Okey, kesalahan-kesalahan teknikal yang perlu kamu perhatikan dan kamu perlu fokus. Okey, bahawa kesalahan-kesalahan itu juga sekiranya ada banyak, okey, lebih banyaklah markah kamu ditolak. Jadi kamu selepas dah tulis satu dalam karangan, kamu lihat balik, semak balik edit dan semak balik faktanya. Okey, apalagi kosakata ataupun karangan-karangan yang boleh dibetulkan. Okey, baik. Okey, cikgu ingatkan balik. Okey, karangan expository ini senang je nak buat sebenarnya. Kamu perlu ingat teknik PIL. Okey, yang pertama ialah kamu gunakan point. Kamu menyatakan isi utama. Okey, apa isi utama untuk cerita kamu tu? Kamu rangkap. Okey, seterusnya ialah explain. Kamu terangkan isi tersebut. Seterusnya kamu berikan example. Hujah kamu itu perlu disokong dengan contoh-contoh. Dan seterusnya kamu kaitkan balik kepada soalan ketika menjawab soalan ini. Okey? Alright. Baik, jam pun sudah menunjukkan hampir 5.30. Jadi cikgu rasa kiranya itu sahaja kelas cikgu untuk hari ini. Okey? Sebenarnya di Pusat Bahasa Nusa kita ada banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik, ringkas sebegini. Okey, sebab dah petang-petang ni, kalau boleh kita tak naklah kusutkan pemikiran anak-anak muda kita kan, anak pelajar-pelajar kita. Okay, rasa macam, alamak, pada petang ni nak kena baca karangan pula. Tak, sebenarnya kita secara santai dan ringkas saja untuk anda semua. Okey, teknik-teknik ini sebenarnya boleh membantu kamu semasa di dalam peperiksaan. Baik. Jadi, terima kasih cikgu, saya akan aplikasikan teknik PIL. Bagus. Okey, bagus. Okey, semuanya jangan lupa kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Okey? Jadi, itu saja kelas cikgu untuk hari ini. Okey, perkongsian cikgu untuk hari ini. Jangan lupa kita ada lagi perkongsian-perkongsian menarik, sama ada kefahaman, okey, sama ada golongan kata, karangan dan banyak lagi pada minggu-minggu seterusnya. Okey, jadi kamu perlu sentiasa keep up to date ataupun sentiasa melihat sosial media kami, iaitu di Pusat Bahasa Nusa, di TikTok kami dan juga laman-laman yang lain. Okey, baik. Itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kemudian hari. Bye-bye. Okey, love sikit.